kalau main dekat kita bagi tahu dengan tanda, cirinya, sifatnya itu adalah Al-Mahdi, maka sekian banyaknya ulama mengatakan orang tersebut menyalahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan lelaki yang masuk ke dalam Mekah melakukan tawaf qudum kemudian cuba menyembunyikan wajahnya dan ditangkap, dipegang oleh sekian banyak ulama daripada Syria, daripada Syam dan juga sebahagian daripada Iraq, dan mereka minta untuk dibayar, maka orang tersebut telah melakukan satu tindakan yang tidak adil kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sebab tu hakikat bagi orang yang mencari-cari Al-Mahdi ini perlu untuk mengenal pasti daripada mana sumbernya. Sebab kita juga faham ada beberapa kelompok-kelompok tertentu yang membawa nama segala macam. Ada bangkit dengan Hizbut Tahrir mengatakan kita kena bangunkan khilafah, sedangkan bila disebutkan berkenaan dengan khilafah hanya akan tertegak hanya waktu Al-Mahdi. Ada juga yang mengatakan ya Al-Mahdi ini kita boleh trace dia dengan syarat, dengan sifat dan sebagainya. Tidak, selagi mana belum sampai waktu itu. Dan bukan sekadar waktu itu hanya datang dalam keadaan suasana politiknya, tetapi didatangkan juga dalam bentuk cuaca yang kita sebutkan pada tuan-tuan hari itu, bila mana tanah sekitar Mekah, Madinah akan diliputi dengan salji yang tebal. Dan kita bawakan juga catatan dalam rekod yang berlaku di Tabuk seawal tahun 2009 sudah pun ada turun hujan batu. Madinah dalam tahun lepas juga sudah mula banyak kali turun hujan batu, dan banyak dah naik satu kawasan yang dipenuhi dengan rumput yang dulunya tidak langsung orang boleh jangka akan tumbuhan dekat situ, dan hari ini sedang dipersiapkan ke arah itu. Dan bukan untuk mengajak kita risau akan keadaan, tidak. Risau pada diri itu lebih utama. Tingkatkan amalan, tingkatkan segala faham, kuatkan iman. Duduk dalam zaman fitnah ini, zaman yang sudah disebutkan sebagai fitnah, belum lagi isi dan intipati zaman tersebut. Kerana itu dalam kutipan pada malam ini kita bawakan kepada tuan-tuan apa pandangan daripada kelompok Yahudi dan juga Nasara. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wassalam, salam qabla al-kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبا وبلغنا رمضان اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام والسيء الأسقام بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أما بعد Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita memperbanyakkan selawat
akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan sidang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. Insya-Allah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Umrul Ummatil Islam wa Zuhuril Imamul Mahdi alaihi salam pada muka surat yang ke-73 dalam catatan saya yang terakhir. Yang mana dalam pertemuan kita yang sebelum ini kita dah masuk pada penerangan yang pertama daripada 4 hadis yang kita kemukakan kepada tuan-tuan berkenaan dengan kemunculan Imam Mahdi. Dan pada malam ini antara perkara yang kita akan cuba sorotkan adalah bagaimana pandangan daripada beberapa pahaman dan juga anutan yang ada. Antaranya disebutkan di situ adalah kaum Yahudi dan Nasara. Dan di bawah tajuk yang kedua ini juga menyebutkan bilakah cadangan ataupun jangkaan berlakunya perang yang dikatakan sebagai Malhamah Al-Kubra mengikut pandang daripada penulis ini. Disebutkan oleh penulis, jawapan adalah hanya Allah yang lebih mengetahui. Kebanyakan dari kaum ahli kitab mengatakan perkara tersebut mesti terjadi sebelum tahun 2000. Hari ini dah 2021 lah. Bahkan banyak sequel, banyak pusingan yang diaturkan sejak daripada tahun 1800 sampailah menginjak masuk ke tahun 2018 baru ni. Setiap tahun tu ada saja yang mereka letakkan akan berlakunya perang yang dikatakan sebagai Armageddon ataupun Malhamah Al-Kubra. Dan dalam waktu yang sama, jelmaan berkenaan dengan Al-Mahdi disebutkan di segenap pelosok dunia. Antara benda yang kita selalu pesankan dan selalu kita ingatkan, jati diri sebagai ahli sunnah wal jamaah adalah mengambil iktibar daripada sekian banyaknya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kemunculan Al-Mahdi, sehingga dimasukkan hadis-hadis berkenaan dengan Al-Mahdi ini pada tingkat mutawatir bermakna, mutawatir secara makna. Dan ada juga yang mengikut pendapat Ibn Khaldun dalam satu kitab Asyratus Sa'ah karangan daripada Yusuf Al-Wabil. Dia menjawab semua persoalan berkenaan dengan Al-Mahdi ini, dan dia juga meletakkan kemungkinan jawapan Ibn Khaldun yang mentidakWujudkan Al-Mahdi itu adalah dikhanakan suasana politik dan juga tekanan yang dilalui oleh Ibn Khaldun pada waktu yang dia sedang hidup. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau benar berkenaan Al-Mahdi ini, kenapa tidak disebutkan Al-Mahdi itu dalam hadis daripada Syaikhan, iaitu riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Jawapan ini pantas dikembalikan semula oleh Yusuf Wabil, antaranya dalam kitab Asyratus Sa'ah, dengan mengatakan ada 4 sunan lain yang menceritakan tentang kewujudan, kemunculan Al-Mahdi. Manakala dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim juga sebenarnya disebutkan tentang Al-Mahdi, tetapi tidaklah disebut perkataan Al-Mahdi itu. Antara yang kita sempat kongsikan dengan tuan-tuan adalah pada hadis yang kedua berkenaan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian pada waktu tersebut tentera Islam sedang bersiap siaga untuk menunaikan salat. Dalam kaedah, nak menjadikan satu solat itu sebagai solat jemaah, pastinya ada imam. Dan imam pada waktu itu yang disebutkan daripada Sahih Muslim ini tidak disebutkan nama, cuma dia menyatakan lelaki daripada kalangan mereka yang jadi imam
mempersilakan Nabi Isa AS untuk menjadi imam, tapi Nabi Isa menyatakan sesungguhnya iqamat telah pun diiqamatkan untuk kamu, dan kamu itu adalah merujuk kepada Al-Mahdi. Dan ini adalah satu hadis yang dibawa daripada Imam Muslim. Yusuf Wabil juga menjawab beberapa tanggapan daripada kelompok Ahlussunnah wal Jamaah yang menyatakan bahawasanya isu tentang Al-Mahdi ini dibawa dan dipromosikan oleh kelompok Syiah, dan kita tidak menolak. Bahkan Syiah sendiri pun setiap tahun sampai ke hari ini sentiasa menunggu kemunculan Al-Mahdi mereka di satu gerbang, di satu tempat yang kita sebutkan Sardab di Iran. Dan bukan takat menunggu sahaja, tetapi mereka melakukan ritual pemujaan untuk memanggil keluar imam tersebut, dan disiapkan kuda, letak kuda siap-siap. Nanti kalau Al-Mahdi itu keluar, dia boleh naik kuda tu dah. Dan kenapa Al-Mahdi itu sangat-sangat ditunggu oleh kelompok Syiah, terutamanya Syiah Imam 12 ini, Syiah Imamiyah, kerana dia ataupun Al-Mahdi Al-Muntadhar yang disebutkan oleh mereka itu akan membawa bersama Al-Quran yang sebenar yang berjumlah 17,000 ayat. Yang ada dengan kita hari ini, mengikut pandang sebagian besar daripada kelompok Syiah, adalah Quran yang tidak sempurna. Pun begitu, kalau tilawah Al-Quran, mereka juga lah yang cergas, mereka yang menang banyak. Sampai tahun 2019 dicatatkan ada 3,000 orang yang dipenjarakan di Iran kerana mengaku-ngaku diri mereka sebagai Al-Mahdi. Ini berlaku di negara Syiah sendiri. Syiah pun mereka alert dengan benda tu, dan ada orang yang mengaku sebagai Al-Mahdi tanpa ada bukti, maka orang-orang tersebut dipenjarakan, dikenakan tindakan. Setakat 2019 direkodkan seramai 3,000 orang yang mengaku-ngaku diri mereka sebagai Al-Mahdi. Cuma daripada pandang Ahlussunnah wal Jamaah, bila mana kita sebutkan di awal tadi adanya sandaran daripada Nabi SAW melalui sekian banyaknya hadis yang menceritakan tentang kemunculan Al-Mahdi itu, maka bagi kita bukanlah dicari ataupun ditunggu-tunggu kemunculannya, tetapi bersiap siaga menjadi satu orang Islam yang senantiasa meningkatkan amal saleh, dan dalam masa yang sama bersedia dengan segala macam kemungkinan yang akan berlaku. Bahkan ada juga yang menyatakan ada orang-orang tertentu yang boleh mengenali ataupun mengecam siapakah Al-Mahdi. Ini juga adalah satu perkara yang kita pernah kongsikan dan dijawab juga oleh Yusuf Wabil dalam kitabnya, iaitu antara syarat yang paling besar ataupun signal yang paling utama menyatakan lelaki itu adalah Al-Mahdi hanyalah berlaku bila mana tenggelamnya satu bandar yang disebutkan sebagai Baidak. Dan ketika itulah baru orang-orang yang beriman yang berpusat ketika itu di Mekah Al-Mukarramah mengetahui bahawasanya lelaki yang baru saja masuk ke kota Mekah, yang dikejar oleh satu orang lelaki yang menceritakan bahawasanya dia dalam satu pengejaran, dia dalam satu keadaan sedang mengejar seorang lelaki, dia datang daripada Baidak, dan Baidak telah tenggelam, menenggelamkan 299 orang lain kecuali dia seorang saja selamat. Masa tu barulah orang yang beriman mengetahui lelaki yang baru masuk ke kota Mekah adalah Al-Mahdi. Kalau main dekat kita bagi tahu dengan tanda, cirinya, sifatnya itu adalah Al-Mahdi, maka sekian banyaknya ulama mengatakan orang tersebut menyalahi hadis Nabi SAW yang mengatakan lelaki yang masuk ke dalam Mekah melakukan tawaf qudum, kemudian cuba menyembunyikan wajahnya dan ditangkap, dipegang oleh sekian banyak ulama daripada Syria, daripada Syam, dan juga sebahagian daripada Iraq, dan mereka minta untuk dibayar, maka orang tersebut telah melakukan satu tindakan yang tidak adil kepada hadis Nabi SAW tersebut. Sebab tu hakikat bagi orang yang mencari-cari Al-Mahdi ini perlu untuk mengenal pasti daripada mana sumbernya. Sebab kita juga faham ada beberapa kelompok-kelompok tertentu yang membawa nama segala macam. Ada bangkit dengan Hizbut Tahrir,
mengatakan kita kena bangunkan khilafah, sedangkan bila disebutkan berkenaan dengan khilafah hanya akan tertegak hanya waktu Al-Mahdi. Ada juga yang mengatakan ya Al-Mahdi ini kita boleh trace dia dengan syarat, dengan sifat dan sebagainya. Tidak, selagi mana belum sampai waktu itu. Dan bukan sekadar waktu itu hanya datang dalam keadaan suasana politiknya, tetapi didatangkan juga dalam bentuk cuaca yang kita sebutkan pada tuan-tuan hari itu, bila mana tanah sekitar Mekah, Madinah akan diliputi dengan salji yang tebal. Dan kita bawakan juga catatan dalam rekod yang berlaku di Tabuk seawal tahun 2009 sudah pun ada turun hujan batu. Madinah dalam tahun lepas juga sudah mula banyak kali turun hujan batu, dan banyak dah naik satu kawasan yang dipenuhi dengan rumput yang dulunya tidak langsung orang boleh jangka akan tumbuhan dekat situ, dan hari ini sedang dipersiapkan ke arah itu. Dan bukan untuk mengajak kita risau akan keadaan, tidak, risau pada diri itu lebih utama. Tingkatkan amalan, tingkatkan segala faham, kuatkan iman. Duduk dalam zaman fitnah ini, zaman yang sudah disebutkan sebagai fitnah, belum lagi isi dan intipati zaman tersebut. Kerana itu dalam kutipan pada malam ini kita bawakan kepada tuan-tuan apa pandangan daripada kelompok Yahudi dan juga Nasara. Ada dua dekat situ disebutkan daripada kaum Yahudi. Mereka mengatakan Al-Mahdi ini adalah satu penyelamat ataupun raja yang mendapat ilham, dan mereka menamakan Mesiah. Mesiah juga disadar daripada perkataan yang disebutkan oleh kelompok Nasara menggunakan kalimah yang sama, yang akan memimpin mereka untuk menguasai dunia. Dan mereka juga faham dan maklum akan ada satu lagi the false Messiah, satu lagi Mesiah palsu, penyelamat palsu. Sedangkan mereka mendakwa dan menentukan bahawa hal itu akan terjadi pada bulan April tahun 98 atau setelah 50 tahun sejak berdirinya Israel. Lepas berdirinya Israel tahun 48, tanah haram Israel itu, negara haram Israel itu 48, lepas target 50 tahun. Yang ini kelompok Yahudi punya pandangan. Dan terdapat juga dalam perbahasan antara yang dikutip daripada kitab Daniel menyebutkan apabila muncul negara Israel, kemudian munculnya Al-Masih yang pendusta, the false Messiah, Tuhan telah menjelaskan jarak waktunya dengan berkata, kebenaranlah yang akan aku sampaikan kepadamu, bahawa belum berlalu satu generasi ini maka ini semua yang akan terjadi. Dan pada waktu itu menurut mereka Al-Masih yang pendusta dengan perantaraan para pengikutnya akan berteduh di Haikal Sulaiman, Candi Sulaiman, the Solomon Temple, yang katanya telah pun digiatkan untuk dibina dan diubah suai, dipulihara sejak daripada tahun 1962 sampai ke hari ini yang kita tahu. Mereka dah mula giatkan untuk perbaiki candi tersebut, Haikal Sulaiman. Kedudukannya di mana? Ada tiga pendapat. Satu yang menyatakan berdekatan dengan Kubah As-Sakhra, kubah yang berwarna emas di Masjidil Aqsa. Yang kedua disebutkan betul-betul berada di bawah tapak Masjidil Aqsa. Dan disebutkan juga satu lagi adalah satu tempat yang tersembunyi, yang siapa pun tidak mengetahui melainkan orang asal Palestin, paling tidak adalah keturunan Arab daripada Bani Kan'an yang diwakili dan disimbolikkan dengan bintang 6 itu. Sebab itu mereka menyatakan akan datang Al-Masih ataupun Mesiah yang palsu itu, dan mereka akan berteduh di kawasan Haikal Sulaiman. Dan dalam masa yang sama juga mereka meletakkan bahawasanya alasan kaum Yahudi adalah 3 hari besar dalam agama Islam, iaitu 3 hari besar, hari besar kepada 3 agama, iaitu Islam, Kristian dan Yahudi, yang khusus dengan penyembelihan adalah terjadi pada bulan April tahun 98. Pada tahun 98 Aidil Adha jatuh pada kurang lebih 8 April 98. Hari Raya Paskah juga berkaitan dengan penyembelihan pada 17 April tahun 98. Dan waktu ini mereka menyatakan akan berlakunya apa yang disebutkan sebagai peperangan terbesar. Dan disebutkan juga apa yang dikongsikan oleh kelompok Yahudi ini, mereka menyatakan bahawasanya menurut orang Yahudi adalah waktu kemunculan penyelamat mereka, Mesiah, yang akan memimpin mereka untuk selamat dari umat-umat kaum Ummiyin, ataupun menyelamatkan mereka daripada umat yang rosak, yang mereka katakan umat kaum buta huruf, iaitu merujuk kepada orang Islam,
Nabi SAW ada kalimah ummi ada dekat situ, sesuai dengan ungkapan mereka yang mana juga disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya pada surah Ali Imran ayat yang ke-75. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan berkenaan dengan perkara itu. Yang ni bila kita tengok balik dalam mereka punya cadangan dan juga jangkaan mereka mengikut kitab pahaman mereka, antara yang disebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-75, muka surat 59, kita akan dapati di situ berada sedikit ke bawah. Dan di kalangan daripada ahli kitab, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa min ahli kitab man in ta'manhu biqintarin yuaddihi ilaika wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yuaddi ilaika illa ma dumta alai qa'iman zalika biannahum qalu laysa alaina fil ummiyin sabilun wa yaquluna 'ala Allah al-kadhiba wa hum ya'lamun. Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan dalam Al-Quran ayat yang ke-75 surah yang ketiga, dan di kalangan ahli kitab ada orang yang kalau engkau amanahkan dia menyimpan sejumlah harta besar sekalipun, ia akan mengembalikan dengan sempurna, dan ada pula di antara mereka yang kalau engkau amanahkan menyimpan 1 dinar pun ia tidak akan mengembalikan kepadamu kecuali kalau engkau selalu menuntutnya. Yang demikian itu, kata Allah, ialah kerana mereka mengatakan tidak ada jalannya kami menanggung dosa mengenai orang-orang yang ummi, dan mereka pula selalu berkata dusta terhadap Allah sedang mereka mengetahui perkara tersebut. Yang ni yang dirungkaikan berkenaan dengan pandangan daripada kelompok Yahudi, nak menyatakan ya memang perangai dan juga sifat orang Yahudi macam tu. Antara yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Yahudi ni punya 2 sifat utama. Pertama, mereka tidak berkongsi. Yang kedua, mereka suka menceroboh. 2 sifat ni memang sifat Yahudi paling konkret, 2 benda tu. Mereka tidak suka berkongsi dan mereka suka menceroboh. Dan menurut kaum Nasara pula, mereka menunggu turunnya Al-Masih dari langit ketika bermulanya peperangan yang menghancurkan, yang mereka kenal dengan panggilan Armageddon. Dan perang tersebut menurut dakwaan mereka akan berlaku pada musim gugur tahun 2001. Mereka target itu tahun 2001. Sebelum tu dah tahun 98. Sebelum tu ada juga tahun 90, ketika mana wujudnya peperangan antara bapa kepada George W. Bush. Ketika itu isu berkenaan Kuwait, Iraq dan sebagainya. Dan setiap kali nak menyambut kemunculan tarikh Armageddon ini, bila mana dilihat daripada kelompok-kelompok ini, mereka akan memastikan adanya pertumpahan darah besar-besaran. Antara yang terkini adalah bila mana Israel melancarkan serangan ke atas penduduk di Syam dalam 2-3 hari lepas. Dan bila sebut kata serangan ini, tidak lain tidak bukan, ia adalah bersifat untuk test ataupun mengkaji dan menguji senjata baru yang mereka baru buat, seperti mana yang pernah berlaku kepada Palestin sekitar tahun 2008, bila mana kepenggunaan senjata kimia yang tidak dibenarkan, iaitu senjata gas fosforus yang dilepaskan. Dan begitu juga pada tahun 2011, bila mana diberikan izin oleh Badan Dunia kepada satu kerajaan di Syria untuk melepaskan bom barrel yang memang tidak boleh digunakan dalam peperangan terbuka. Tetapi seperti yang kita sedia maklum, beginilah dunia melayan terhadap umat Islam. Dan kerana itu juga, bila mana disebutkan berkenaan kaum Nasara, bila dekat saja dengan target tahun tentang kemunculan Al-Mahdi mereka ataupun Mesiah mereka, yang ini lebih merujuk kepada Nabi Isa AS sebab turun dari langit, maka mereka akan memastikan akan adanya pertumpahan darah besar-besaran. Dan apabila Al-Masih telah turun menurut dakwaan mereka, maka ia akan mengangkat para pengikutnya ke atas awan. Dia jadi Goku pula. Dia naik atas awan. Awan guling ke awan apa tak tahu. Tapi dia akan naik ke atas awan, sehingga mereka tidak akan disusahkan, disakiti oleh keganasan peperangan tersebut. Jadi dia akan turun untuk mengamankan dan menempatkan para pengikutnya kepada kebahagiaan yang kekal. Sebab itu kita selalu pesan dan kita selalu ingatkan pada diri kita dan juga tuan-tuan, bila kematian berlaku, antara ungkapan yang selalu dibawa adalah RIP. Maksudnya rest in peace. Kenapa rest in peace? Segala dosa yang dilakukan, hatta membunuh orang sekalipun, semua akan terampun. Matinya itu adalah mati dalam keadaan yang aman. Tak
tak perlu untuk dirisau tentang dosa yang dia buat atas muka bumi ini, sebab nanti akan turun Al-Masih ini yang akan menyelesaikan semua dosa-dosa dia. Kerana dosa yang dibuat itu bukanlah dosa milik mereka, tetapi ia adalah dosa agung yang dibawa daripada Nabi Adam AS, kata mereka Adam, sampailah kepada kematian mereka. Sebab tu tengok balik dalam dekad-dekad yang berlaku sebelum ini, barang mungkin kita tengok dalam 200 tahun belakangan, banyak negara yang melancarkan peperangan sejak daripada bumi ini dibelah dua, satu kepada Spanyol, satu kepada Portugis, adalah semuanya agama tersebut. Kenapa mereka begitu rancak dan seronok dan berusaha sungguh-sungguh untuk menjarah setiap pelosok bumi? Sebab dalam pahaman yang mereka bawa yang sesat, yang jauh daripada ajaran Nabi Isa AS, adalah satu ajaran yang mengatakan boleh buat apa saja dan kalau mati akan mati dalam aman. Kerana apa? Dosa itu akan ditanggung, diselesaikan, diampunkan oleh Al-Masih itu. Kerana mereka berpihak kepada satu sifat ataupun satu faham yang duduk dengan mereka adalah geng kepada anak Tuhan. Yang ni yang kita kena ambil faham. Sebab tu bila ada orang meninggal dunia, kita ucapkan kalimah innalillah, baik di Islam ataupun tidak, ya innalillah, takat tu. No need untuk baca Allahumma ighfir lahum, tak perlu. Sebab itu hanya pergi kepada orang yang beriman. Hatta ketika mana satu orang anak kepada pemimpin kafir Quraisy jumpa dengan Nabi SAW, dia beritahu bapa dia orang baik, bagi orang lain makan, orang susah dia bagikan makanan, orang tak ada pakaian dia sedekahkan. Bila mana orang tu perlukan bantuan, dia adalah orang pertama. Kata Nabi SAW, kalaulah bapa kamu adalah orang beriman, nescaya aku dan para sahabat akan doakan dia. Tetapi dia tak beriman. Tapi kita pula yang duduk dalam keadaan menggadaikan iman kita, menggadaikan akidah kita, pi ucap benda lagu tu, duk pi tulis pula huruf RIP tu. Ini bukan isu toleransi agama. Kamu tidak menghormati Islam, hatta kalau kamu Islam sekalipun. Dan benda ni yang kita cuba untuk kekalkan momentum fahamannya, supaya tidak menjadi orang celaru dan keliru dalam pembawaan watak iman dalam kehidupan. Kita ada strictness kita punya had kita. Bahkan bila mana kita berhadapan antaranya dengan orang yang nak murtad, kita minta dia untuk baca perkataan-perkataan tertentu. Bila main perkataan yang mengucap kalimah syahadah, dia tak mau ucap. Kita kata siapa tak mau ucap, just perkataan, oh dah. Jadi kalau saya ucap, saya masuk Islam balik. Berapa saya nak ucap? Berani kata lagu tu kat kita. Kita pula, orang Islam pula, sembrono, duduk dalam keadaan melakukan pelancongan akidah dengan suka-suka demi untuk menjaga keharmonian atas nama kesaksamaan. Wala'iyadzubillah. Sebab itu kekangan demi kekangan ini kita hadap selama dua ada ni, kerana kita sendiri tidak pernah bersyukur dengan keimanan yang Allah Ta'ala pinjamkan. Kemudian disebutkan dalam catatan, kaum muslimin mengimani sebagaimana ia juga diimani oleh kaum Nasara. Apa yang diimani yang sama? Bahawa Al-Masih Ibn Maryam akan turun dari langit. Namun dia akan turun bukanlah sebagai Tuhan. Yang ni yang kita kena faham. Sebab tu kita duk berdiri, kita duk pesan, tidak ada nilai yang disebutkan peace be upon him Jesus. Tidak ada peace be upon Abraham. Tidak ada peace be upon David. No, tidak ada. Yang ada cuma sallu. Bila mana kita selawat, peace be upon tu hanya pergi kepada Isa bin Maryam. Isa, Allah Ta'ala panggil lagu tu dalam Quran. Kenapa kita nak panggil benda yang Allah Ta'ala tak panggil? Boleh pula kata dah Abraham pun boleh, Abraham pun tak boleh, Ibrahim. Bila sebut kata Abraham tak boleh nak letakkan baris fathah pada kalimah alif tu, tak boleh nak letakkan Abraham, tak boleh. Ibrahim boleh, Ibrahim boleh kalau ikut dalam kaedah qiraat. Tapi kalau ada orang abang kata Abraham, no, yang tu tak ada. Yang tu cuma ada dalam daftar tafsir Quran daripada Yusuf Ali, tafsir Quran untuk dakwah, ya. Tapi kalau sampai kita kata tak, kita beriman kepada Moses, tidak, kita beriman kepada Musa, kita beriman kepada Daud, kita beriman kepada Zakaria, hatta 25 orang Nabi. Walaupun kalau kita tahu 313 orang Nabi, 313 Rasul, 124,000 orang Nabi, kita tahu semua, ya, beriman atas panggilan yang Allah Ta'ala panggilkan ke atas mereka. Tidak ada panggilan yang lebih mulia melainkan panggilan Allah. Macam mana benda tu boleh dibiarkan? Sebab tu hakikat bagi orang beriman, bila mana dia mengetahui Nabi Isa AS akan turun ke bumi, ya, turun dari langit.
Dan disebutkan juga takat tu bukan mengatakan dia Tuhan sebagaimana yang diduga oleh kaum Nasara, namun sebagai Rasul yang akan menghancurkan tanda salib, yang disebutkan membunuh babi dan menghapuskan jizyah, iaitu ufti terhadap orang-orang yang tidak mahu memeluk Islam kerana ia akan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan tidak akan menerima agama selain Islam atau pedang. Yang ni kita mungkin tak jumpa kot hadis ni nanti dalam kitab ni. Cuma antara benda yang ditimbulkan isu berkenaan dengan vaksin dan sebagainya, satu benda yang berlaku adalah ketika mana pertemuannya Nabi Isa AS dengan Dajjal. Selepas dibunuhnya Dajjal oleh Nabi Isa AS, maka akan berubah dengan izin Allah mukjizat ke atas Nabi Isa AS. Dajjal akan mencair seperti garam yang cair bila selepas dia dibunuh oleh Nabi Isa. Hakikat dia benda ni Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Mai yang dahsyat sikit dia pergi tolong fikir kita. Dia kata bila cair jadi garam, garam tu lepas pergi cedok buh dalam vaksin mentak kita. Ni puas juga nak jumpa obak ni. Mukjizat Nabi Isa tu yang kata Al-Masih, mukjizatnya masih. Orang yang duduk dalam keadaan tak beriman pada masa tu, Yahudi antaranya, dia dengar nafas, dia terkena nafas, dia tahu kata Nabi Isa sedang bernafas. Dalam riwayat Nabi SAW menyebutkan Yahudi bila dia nampak Nabi Isa bernafas, dengar Nabi Isa bernafas, terkena nafas Nabi Isa AS, mati. Yang ni orang yang tak beriman, kelompok Yahudi yang pada masa tu ketika mana perang yang kita sebutkan, menyorok belakang batu, menyorok belakang pokok, melainkan gharqat. Bila sebut tentang benda yang sama, ya, itu mukjizat kepada Nabi Isa AS. Dan bila dengan Dajjal, Allah Ta'ala berikan satu kelebihan kepada Nabi Isa pada jalan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa AS. Dajjal akan mencair seperti garam yang cair bila selepas dibunuh oleh Nabi Isa. Bila kita jumpa dengan kelompok ni, kita tanya bila yang Nabi Isa bunuh Dajjal. Ada yang tak lagi lah. Habis tu hampir ambil garam tau lah, geram Bukit Himalaya. Duk pikuk dekat belah Kuala Muda, tahan air laut bagi kering, batu ambil dia. Tuan-tuan, jangan datangkan pening dalam masyarakat kita. Mentara nak fikir lah dengan sajak lah, dengan vaksin lah, macam-macam. Mai pula jenis-jenis lagu ni. Sampai ulama kata apa? Ya, dah sampai dah vaksin lah. Yang mana tak vaksin, ya, tengok orang yang dah vaksin. Yang dah vaksin, silakan vaksin. Tunggu giliak. Bulan 4, bulan 5 nanti baru akan mai kat kita. Duk berkeli nak beritahu hak mana. Ni kita duduk dalam zaman ni. Bahkan kalau orang tanya vaksin tu macam mana, vaksin tu pun main dalam zaman ni. Zaman ni zaman apa? Zaman fitnah. Sebab tu mau duk relax. Sebab fitnah ni jangan kita duk hadap dia sangat. Dia serupa macam angin. Biar bila dia main, kita mau tunduk bagi rapat ke bumi, cari jalan untuk tambah sejuk pada Allah, tingkat amal. Nescaya Allah SWT akan berikan satu kekuatan kepada kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Ataupun kalau ada sedikit kegoyahan, kegoncangan, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, bahkan akan dileraikan segala macam kekusutan itu. Tapi kita hilang benda ni pasal kita tak apa nak yakin. Kita banyak bukan lillah tapi pilah. Itu yang bahaya. Solat pilah, doa pilah, sedekah pilah, tapi tak ada yang sedekah lillah, salat lillah, puasa lillah. Akhir apa yang kita dapat cuma lillah. Dan apakah yang dikatakan oleh kaum muslimin tentang peperangan ini? Yang ini disebutkan terakhir ini, kita mengatakan bahawa peperangan tersebut adalah dekat dan pertemuan itu hampir terjadi. Kenapa? Sebab setiap inci as-sa'ah ini berada dalam genggam takluk tadbir jajah Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana disebutkan kepada Nabi SAW, jawapan Nabi yang paling tuntas, Nabi kata Nabi tak tahu. Allah yang maha mengetahui. Buktinya rujuk dalam Al-Quran, antaranya surah yang ke-31, ayat yang ke-34. Tuan-tuan akan tengok ayat last surah Luqman, muka surat 14. Bila mana Allah Ta'ala menyatakan 5 benda berada dalam genggaman Allah, nombor 1 Allah Ta'ala kata apa? As-sa'ah. Allah Ta'ala tak katakan yaumul qiyamah, Allah Ta'ala tak kata yaumiddin, Allah Ta'ala tak kata berkenaan dengan yaumul mahsyar, tetapi as-sa'ah. Kenapa as-sa'ah? Ibnu Katsir antaranya bila mana cuba mencerakinkan ayat ini, dia mengatakan setiap titik detik perjalanan as-sa'ah itu milik mutlak Allah. Kerja kita apa?
La ilaha illallah wa la na'budu illallah. Yang tu je. Tak payah kita duk gelut, kita duk raplah jingga, duk cempal kola, no need. Tak perlu benda tu. Yang kerja kita kena ada khasyatillah. Orang yang mana zalika liman khasyiya rabbah, duduk dalam keadaan melakukan amal ibadat, tingkat amal soleh, tinggal amal salah. Jadi pilah apa pun, aku ada Allah. Duduk dalam keadaan buat apa kebajikan pun, wa kafa billahi syahida. Bila mana dirundung perasaan risau, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila mana ada rasa kegoncangan daripada sifat-sifat hasad syaitan, ista'uz billahi minasyaitanir rajim. Bila mana rasa rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teruskan benda tu. Duduk dalam keadaan jangan pernah lari sebagai seorang abdi. Macam mana kita boleh duduk dalam keadaan mengaku-ngaku sebagai abdi, Abdullah, hamba Allah, tetapi masih lagi duduk dalam keadaan takut tunduk kepada khutuwati syaitan, duduk dalam keadaan duduk sentiasa mengikut taghut, duduk dalam keadaan risau pada benda yang tak patutnya kita risau. Kita meletakkan ketidakpercayaan kepada ulama-ulama yang kita kenal ataupun yang kita tak kenal, ataupun yang tok guru kita kenal dia sebagai ulama. Serahkan pada mereka. Kita cuma teruskan jalan kita pada kalimah la ilaha illallah wa la na'budu illallah. Sebab itu bila sebut berkenaan dengan perkara berkenaan peperangan, pernah berlaku yang kita sebutkan sebelum ni di Syria 2011 bulan Mac. Bila mana berlakunya satu benda yang dikaitkan sangat dekat dengan apa yang disebutkan tentang Malhamah Al-Kubra, tetapi sampai hari ini dia masih lagi duduk dalam fitnah. Selepas 3 tahun perjalanan perang tersebut, antaranya Abu Hafiz Al-Maqdisi, ulama jihad, mengatakan minta seluruh umat Islam tawakuf dalam bab Syria. Sebab nampak dia punya konspirasi itu terlalu dahsyat, fitnah dia terlalu hebat. Minta semua relax dulu. Sebab masa tu kita tengah semangat. Ada Liwa' At-Tauhid, ada Jabhah Nusrah, ada dekat situ Jaish Al-Syam. Nama-nama yang diambil sorotan daripada hadis Nabi SAW berkenaan dengan perang yang akan diketuai oleh Imam Al-Mahdi. Kenapa mereka minta tawakuf? Sebab berlakunya kekalahan. Hakikat tentera Al-Mahdi, setiap perang yang dia masuk, kaki diletakkan, langkah diderapkan, semua perang menang. Tapi itu tak berlaku di Syria tahun 2011. Sebab itu yang disebutkan sebagai false flag, satu benda yang dikatakan sebagai palsu. Dan bahkan lebih dekat dari dugaan para penunggu dan pengamat. Akan tetapi Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memberi batasan waktu tertentu akan terjadinya peperangan tersebut. Namun baginda sallallahu alaihi wasallam secara umumnya telah menerangkan tanda dan isyarat-isyarat umum. Dan hebatnya semua tanda-tanda dan isyarat-isyarat yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkan telah pun muncul dan terbukti. Maka kita ketika ini hanya mengamati dan menunggu sahaja sambil bersiap sedia. Bersiap sedia ni macam mana? Sentiasa afdal zikr la ilaha illallah bermain di lidah, sentiasa menambahkan amal saleh, sentiasa memperbanyakkan puasa sunat, sentiasa melakukan sedekah kebajikan, berebut untuk melakukan kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, menggunakan kalimah a'mal, iaitu jamak kepada setiap kebaikan amal soleh yang kamu buat. Kalau ada badiru bil a'mal. Apa badiru? Badru apa? Penuh. Bila sebut kata penuh, penuhkan segala benda yang kita buat. Dah solat, tambah lagi. Dah sedekah lagi. Dah baca Quran, baca lagi. Sebab itu disebutkan bahawasanya orang Islam dia dah tahu dah isyarat, mengamati dia, dan dia cuma menunggu sambil bersiap sedia. Kami mengatakan bahawa waktu terjadinya peperangan tersebut berkisar seperti perkataan ahli kitab, kemungkinan waktunya awal atau lambat sedikit, dan waktu tersebut tidak akan keluar dari perkiraan antara waktu yang sedikit dan sedikit. Maksudnya kita sebagai orang Islam, bila mana nak berlakunya perkara tersebut, ya, dia tetap akan berlaku. Bila berlaku, tertakluk dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak jadi satu kerugian pun. Bila mana orang tanya kat kita bila berlaku, la adri, aku tak tahu bila. Itu adalah jawapan tuntas yang Nabi sebutkan kepada Jibril. Hatta ketika mana ditanyakan oleh Jibril pada hadis panjang berkenaan as-sa'ah, kata Nabi tak tahu benda tu, dan tak tahu itu adalah perintah, kaedah sunnah. Dan kita juga kena duduk dalam pengetahuan sedemikian. Justru
bagi kita tingkatkan amal soleh, tambahan pula dalam bulan Rejab, tinggalkan troll, tinggalkan prank, tinggalkan ejek mengejek, tinggalkan segala titik-titik tembung, perbalahan, percanggahan pendapat dan sebagainya. Cari jalan untuk menyemarakkan ibadah dalam bulan Rejab. Kuatkan ibadah kita, bacaan Quran kita untuk kita mendepani masuk bulan Syaban dan akhirnya insya-Allah balighna fi Ramadan. Allah Taala sampaikan kita masuk ke dalam bulan Ramadan dan doakan juga moga-moga Allah Taala angkat segala wabak dan bala ini. Allah Taala jauhkan kita daripada prasangka dengan sesama Islam, sesama mukmin, dan Allah Taala letakkan kita di antara orang yang diberikan kebaikan dan dimasukkan kita di antara golongan ibadus salihin, orang-orang yang menjadi hamba-hamba Allah yang saleh. Moga-moga takat turut perkongsian kita berhenti pada muka surat 76 dalam catatan tajuk kedua. Dan kalau ada kebaikan mohon tolong sebar-lebarkan, kalau ada keburukan mohon tolong kuburkan dari jauh, menjunjung duli dari dekat, menjunjung sembah mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa yafawzal mustaghfirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.